Hello guys, hai semua. Kita berjumpa lagi di tutorial hari ini. Saya kongsi bagaimana korang boleh masukkan teks dalam video atau gambar 360. Maksudnya cara yang betul untuk masuk teks dalam korang punya panoramic 360 lah. Jom kita tengok. Okay, first kita buka dulu Insta360 Studio. Okay, yang ni Insta360 Studio 2020. Siapa yang belum update boleh terus update lah. Yang ni official software untuk user Insta360 lah. Yang baru sekarang Insta360 One X2. Tu yang baru. One R pun boleh juga, One X pun boleh, Insta360 One pun boleh. Teknik dia sama, konsep dia sama. Cuma korang perlu tahu cara yang betul saja macam mana nak masukkan teks dalam korang punya panoramic 360. Okay, kita mula guys sekarang. Okay, first buka Insta360 Studio. Kemudian kita pilih satu video. Okay, saya ambil video pendek je lah yang macam ni . Okay, kalau video untuk Insta360, file dia INSV. Okay, kita drag masuk dalam footage, drag and drop folder. Okay, inilah dia 360 punya video yang kita akan masukkan teks. Dia tak ada teks kan. Kalau korang tahu yang ni dekat mana, cuba teka. Okay, first korang kena, cara dia nak masukkan ni, biasa yang saya guna ialah Adobe Premiere Pro untuk masukkan teks. Sebab untuk masukkan teks dalam Insta360 Studio 2020 ni masih belum ada function untuk masukkan teks dalam ni. So application yang korang boleh guna ialah, contoh saya selalu guna Adobe Premiere Pro lah. Ini Adobe Premiere Pro 2020. So inilah applications yang biasa saya guna. Okay, jom kita terus. First kali ialah new project. Okay, new project. Kita masuk dalam mana-mana lah locations. Okay, browse. Okay, kat sini select folder. Kita namakan dia lah. Okay, 360 Tools Text. Ni hanya untuk tutorial Klik OK. Okay. So pada yang dah tahu Adobe Premiere Pro ni, yang dah familiar tu, saya tak perlu nak explain lah. Mungkin lain tutorial saya explain sikit pasal Premiere Pro 2020 lah. So pada yang belum subscribe. Kemudian korang punya file INSV tu masukkan ke dalam project window ni dekat sini. Drag je, masuk. Zoom, dia dah masuk dalam ni. Okay, yang ni ialah timeline. Ini ialah korang punya project window. So first kali korang kena buat sequence setting. Sequence setting ni lah yang menentukan korang punya video timeline tu berapa frame per second, berapa dia punya size kan, pixel dia, apa format dia. So untuk tutorial kali ni senang je, korang tak perlu sequence setting. Korang just right click pada INSV video tu, kemudian korang buat new sequence from clip, zoom, dia akan terus masuk ke timeline yang ni. Dan kemudian yang ni dia dah automatically masuk korang punya sequence setting. Nampak frame per second 29.9, size dia okey, ni semua okey. Alright, okay, cuba try play. Ini ialah equirectangular view. Ini dia, view dia bukan 360. Okey, dalam Adobe Premiere Pro tu apa yang korang buat ialah korang tekan plus dekat sini, button editor. Kemudian korang masukkan ikon macam VR headset ni, toggle VR video display. Korang klik. Kemudian OK. Dan dia akan keluar dekat sini.
So bila korang klik zoom, dia akan keluar 360 punya view lah. Macam ni. Okay, tengok skrin dia kecil kan? Dia nak bagi luas sikit. Korang right click, pergi VR video, setting, kemudian dia akan keluar macam ni. So untuk monitor view horizontal, korang tarik saja dia sampai 180 degree. Kemudian ok, tengok dia dah jadi lebar besar. So senang sikit korang nak tengok. Okay, dan lagi satu tips, nak buat editing 360 reframe ni dalam Premiere Pro, korang punya PC kena power lah, spek tu. Power pun tak adalah power sangat, at least 16 gig lah, 16 gig RAM memori. So kalau korang ada graphic card lagi bagus. Okay, so untuk yang ni korang akan pergi check, pergi korang punya project setting, general, tengok korang punya ni render. Dia guna apa? Yang ni dia guna graphic card, yang ni dia guna PC punya memory. So untuk ni saya letak pada graphic card. Saya bagi graphic card yang akan render video ni lah. So supaya dia cepat sikit kan. So bila korang dah dapat ni, try play. Korang tengok view dia macam blur kan, dia punya preview kan, pasal yang ni playback resolution. So kalau korang punya PC power, korang boleh letak full playback resolution. So dia nampak macam selepas render lah. Tapi pasal PC ni tak berapa nak power, saya letak 1.4 je lah, ataupun 1.8. So dia akan jadi lagi blur lah. Yang tu hanya untuk dia punya preview, preview resolutions. Dia tak ada kena-mena dengan output korang punya video. So supaya korang boleh edit lebih cepat lah, lebih ringan. Okay. Kemudian contoh korang nak letak apa ni, teks apa. Okay. Type tool, tekan dekat sini. Okay. Untuk nak buat teks, korang off dulu dia punya VR ni. Okay. Okay, contoh lah saya letak nama channel lah, senang Okay. Okay, dekat sini ialah dia punya properties untuk teks. Nampak ni, dia highlight. Tekan button drop down ni, dia akan keluar kat sini. So korang boleh pilih typeface lah, typeface apalah. Kalau dekat sini untuk sampel, korang cari yang tebal sikit lah, typeface yang tebal lah, macam ni kan. Kemudian korang boleh tukar color kan, macam tu kan. Nampak ada shadow lagi kan. So boleh besarkan dia sikit. Okay, bagi dia center, bagi dia betul-betul align dekat center. Zoom. Okay. Okay, dah siap. Okay, belum siap. Tengok bila korang toggle VR kan. So ini actually dia kaedah tak betul lah, sebab dia tak berapa logik dekat situ. Kalau sekali pandang memang cantik lah, tapi actually kaedah yang betul ialah okay, korang kena masukkan okay, yang ni dekat effect. Kalau Premiere Pro 2020 dia dah ada dia punya preset VR Blend to Sphere. Ini preset untuk teks. So preset ni korang just drag masuk dalam teks tadi, zoom, dia akan jadi kecil macam ni. Nampak? Bila dia jadi kecil macam ni, dia akan keluar lagi satu properties. Yang ni, tengok ni, VR Blend to Sphere. Nampak? Ni saya tutup dulu. Korang confuse nanti. Ni dia ada auto VR properties, dia ada scale, fader, rotate source, rotate projections. Dia ada beza lah dengan yang tadi. Yang tadi yang tak ada VR plane to sphere, dia tak logik. Okay, kita try tengok masa VR. Nampak? Dia akan ikut
korang punya video tu. Saya bagi panjang sikit. Okay. Nampak tak? Dia lebih logik berbanding yang tadi. Okay. Ini kaedah yang betul lah. Okay, saya explain lagi sikit. Saya besarkan dulu klik teks ni. Kita pergi. Okay, kalau dah masuk preset VR plane to sphere, korang nak adjust dia punya scale tu, adjust dekat sini je, scale decrease. Nampak dia jadi macam jauh dekat, makin besar nombor tu dia makin dekat lah. Okay, fader ni biasalah fader kan, korang tahulah kan. Okay, rotate source. Okay, rotate source ni dia ada 3 aksis, X, Y, Z. X ni dia akan rotate lah ke depan, ke belakang. Itu X. Saya besarkan lagi sikit. Boleh tengok. Okay. Nampak dia ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Itu untuk X. Okay. Kalau untuk Y, dia ke kiri, ke kanan. Dia Y lah, aksis Y lah. Okay. Kalau Z axis, dia berpusing lah, dia roll kan. Okay, ada lagi ni projection, rotate projection. Ini apa benda lagi ni? Okay, relax. Okay, kalau untuk tilt, saya kecilkan sikit Okay, kalau untuk tilt X axis, teks tu dia akan project ke bawah, ke atas. Dia bergerak lah, dia bergerak mengikut orbit 360 tu, ke atas, ke bawah. Macam tu, nampak? Macam tu. Kalau yang tadi tu, dia teks tu tak bergerak mengikut orbit, tapi dia stay je kat situ, cuma dia baring ke depan, ke belakang je. So korang jangan confuse lah projections dengan source. Ini lagi projection pen Y axis. Ini sama juga, dia ikut orbit ke kiri, ke kanan. Orbit macam timur ke barat lah. Macam tu, nampak? Kalau negatif, dia ke kiri. Tambah lagi nombor dia ke kanan. Okay. So kalau projection roll Z axis, dia berpusing. Okay. Alright. So sebab korang tak boleh nak klik teks ni, korang nak bawa dia ke kiri, ke sini, tak boleh. Korang hanya boleh guna yang ni je. Kalau korang dah masukkan VR plane to sphere punya preset. Okay guys, senang. Okay, contoh saya nak letak kat sini lah kat sini. Okay, kecilkan sikit dulu. Okay, saya nak letakkan sini. Saya ambil projection pen Y axis, orbit dia ke, silap, projection tilt X axis. Dia ke bawah, ikut projection dia ke bawah. Nampak? Nampak, kita tutup di situ. Kira macam 90 degree lah, 90 degree dia betul-betul dekat tengah-tengah, kat bawah. Kan? Okay, axis dia bolehlah adjust sikit ni kan. Okay. So, korang try play. Kita try tukar color. Tukar color ke sini, di source text, nampak tak ni? Klik, ambil putih lah. Putih kan? Dah jadi macam dia logo lah. Okay, bonus guys. Senang saja. Okay, untuk nak fade in, fade out dia, benda ni, korang pergi video transitions, pergi dissolve. Biasa saya ambil film dissolve. Ambil ni, drag korang punya timeline, bubuh kat depan. Bubuh kat depan macam tu, korang tengok dia akan jadi fade in. Zoom, dia masuk. Zoom. Okay, dia tak adalah mengejut kan. Okay, untuk yang belakang pun korang boleh juga. Dia fade out. Zoom. Zoom. Hilang kan. Ini ialah teknik yang betul untuk masukkan teks
dalam korang punya panoramic 360 video. Okay guys, so tutorial hari ni itu saja. So saya harap korang faham, boleh ikut. Kalau ada yang tak faham, tak sure, korang boleh try komen dekat bawah. So anything kalau saya mampu bantu, saya bantu. Dan kalau korang ada suggestion untuk tutorial yang lain, bagi tahu je dekat komen. Kalau saya free nanti saya buat. Okay guys, so kita jumpa lagi di tutorial yang lain. Alright, thank you, you guys awesome. Bye, ciao, ciao.